Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, insyaallah. So ana yang saya faham ana ialah untuk memberi lebih kepada gambaran umum lah kot overview berkenaan dengan Muntalaq, buku yang ditulis oleh Muhammad Ahmad Ar-Rashid. So kalau tengok kat slide tu, yang belah kanan atas tu yang biasa kita tulis dalam bahasa Melayu lah, yang belah kiri bawah tu tulisan asalnya dalam bahasa Arab. So Al-Muntalaq Muhammad Ahmad Ar-Rashid. So kalau Arab dia yang ra tu yang panjang, dia bukan Ar-Rashid. Anyway, so buku ni salah satu buku yang nak kata klasik ke. Salah satu buku yang agak biasa di refer lah dalam aspek ataupun dalam konteks menghasilkan semangat bergerak dalam dakwah ni lah. Dia ada beberapa buku yang sejak tahun 70-an lagi biasa orang guna untuk membangkitkan semangat dalam dakwah sebab dia punya impact dia begitu. Dan hari ini insya-Allah buku ni ada 17 bab. Dan hari ini mungkin most of the bab tu anak akan hanya paparkan dia punya tajuk lah, dan lebih kurang apa dekat situ. Cumanya yang anak akan cover in detail sedikit adalah mukadimah dia dan beberapa chapter awal tu anak akan petik beberapa point just untuk kita dapat feel of apa yang cuba dibawa oleh buku ini. So yang akan kita mungkin kupas in detail sedikit adalah mukadimah dia dan beberapa chapter awal daripada buku ni, insya-Allah. Dan kemudiannya sefahamnya antum akan membedah dengan lebih detail lah dalam usrah akan datang. Maknanya sebab memang dia tak boleh nak dikompreskan dalam satu sesi sebenarnya lah. 17 bab ni maknanya at least satu bab tu kalau 2 jam tu possible lagi lah kan? Sebab dia ada perbincangan untuk melumatkan satu-satu topik tu, dan dia berkait dan dia berantai. Maksudnya buku ni akan bermula daripada yang basic sehingga akhirnya kepada lebih berbentuk operasional. So dari segi operasinya apa yang sepatutnya berlaku, tetapi dia benda tu berdasarkan asas-asas yang datang sebelumnya. So kalau kita skip mungkin kita takkan faham lah. Sebab tu dalam keadaan operasi dakwah kita pun kalau kita banyak skip benda-benda fundamental, mungkin kita tak boleh appreciate kenapa sesuatu benda tu perlu dilakukan. Okay. So insyaAllah itu dah di hujung buku ni lah. So insyaAllah hari ni, by the way, ada yang dah pernah baca any portion, separuh, setengah, suku, satu bab, pernah tengok buku dia ke, etc. Ke memang ni totally new exposure? New ada yang lain? Tak pernah pula. Tak pernah Okay, tak apa. So alright, tak mengapa. Okay, insyaAllah. Sebab dia punya dalam translation bahasa Melayu ada ke? Should be ada, tapi dia bukan antara buku yang famous sangat lah kot. Famous maknanya dia kedai buku biasa. So mungkin yelah, nak terserempak jumpa tu, kalau tak cari tu biasanya tak jumpa lah. Okay, insyaAllah. Now, sebelum nak pergi kepada mukadimah dia, satu benda yang mungkin berbeza dalam konteks buku ilmiah dengan buku fikrah. Mukadimah dia, kepentingan kita faham mukadimah dia berbeza, kalau boleh faham. Sebab biasanya kalau buku yang mungkin bersifat ilmiah ataupun buku yang bersifat buku-buku yang biasanya mukadimah dia ataupun yang apa yang nak panggil kalau bahasa Melayu kita ni, prakata apa yang biasa kat bahagian depannya sebelum chapter 1 kan, dia yang portion tu, dia seolahnya macam kita jemput someone bagi ucapan satu patah dua patah sebelum event lah. Maknanya di awal event tu kita bagi sepatah dua patah. Biasanya orang tak tumpukan perhatian sangat pun apa dia cakap kan. Ini apa yang biasa berlaku dalam apa-apa event lah.
Sebab dia more kepada kita bagi chance lah, dia nak cakap sepatah dua patah, kata-kata aluan dan sebagainya. Tetapi kalau kita biasa baca buku fikrah, dia berbeza. Sebab mukadimah dia tu more kepada mind setting. Maknanya kalau kita sebelum event kita ada mind setting, ataupun slot pertama tu mind setting, dia macam tu. Dia macam nak kata, ni buku ni untuk apa sebenarnya? Siapa audience dia? Dia macam tu. So kalau kita skip benda tu, then kita mungkin akan lost kemudian. So sama juga, sebab tu setengah-setengah orang dia akan buat daurah muqaddimah fi zilal sebelum baca fi zilal. Sebab muqaddimah fi zilal tu sendiri menggambarkan cara penulisan fi zilal tu. So kalau kita skip benda tu, kita baca tafsir dan kita assume dia macam tafsir biasa, sebab tu yang datang perbincangan-perbincangan yang lari sikit tu. Sebab kita tak faham orang tu tulis cara dia kenapa, cara dia apa dan kenapa. Similarly buku ni, similarly dengan kalau kita tengok risalah-risalah Al-Banna, kan mukadimah dia akan cakap risalah ni khas untuk orang ni, risalah ni untuk orang ni dan sebagainya, dan kenapa. So baru kita faham, okey, sebab tu bahasa dia macam tu, sebab tu approach dia macam tu, sebab tu penekanan dia begitu. So similar dia dengan buku ni. So kita pergi kepada mukadimah dia, dan mukadimah dia memang dibagi tajuk juga. Ni belum masuk bab 1 ni mukadimah dia. Ijlis bina nu'min sa'ah. Mari kita duduk sebentar, kita beriman sejenak. Tu dia punya tajuk kepada mukadimah dia. Dan walaupun namanya mukadimah, tetapi dia macam dah menggambarkan overview keseluruhan lah. Maknanya buku ni nak achieve apa sebenarnya dan kenapa. So dia bukan sekadar kata aluan, tapi dia ada poin yang amat penting kat situ untuk difahami. So untuk mukadimah ni basically anak akan dalam sisi hari ni insya-Allah. Kalau kat Malaysia ni petang, kat sana malam ke pagi? Pagi, okey. Yalah sini lagi awal kat sana pagi. So dalam sesi pagi ni kat sana, mukadimah ni memang akan cuba cover as full as possible. Dan kemudian yang lepas tu kita akan tengok overview based on masa yang kita ada insya-Allah. So dimulakan dengan hakikat ini. Hakikatnya dai mukmin tu akan sentiasa terdedah kepada dua tarikan. Dan of course anda tak tulis kat sini, anda petik-petik ayat-ayat yang ada dalam perenggan-perenggan yang ada dalam mukadimah tu. Cumanya anda tak letak sepanjang-panjang ayat tu lah. So bila dot-dot-dot tu sebenarnya ayat dia panjang lagi. Tapi anda rasa based on gambar tu antum boleh agak lah kot apakah dua tarikan tu. Satu tarikan tu tarikan keimanan, tarikan untuk berjuang, tarikan untuk beribadah dan sebagainya. Satu lagi tarikan tu ialah yang membuat tarikan untuk leka dengan dunia dan sebagainya. So Muhammad Ahmad Ar-Rashid sebut, hakikatnya yang kita tak boleh nak deny dan kita mungkin merasai hari-hari, kita sentiasa terdedah dengan dua tarikan. Dan dua-dua tarikan ni sentiasa ada di depan kita every single day. Right? Berulang alik antara dua tarikan itu adalah ketentuan Allah dan dia akan terus berlaku. Dia bukan maksudnya kalau orang dah reach certain level keimanan, tarikan tu hilang. Tarikan tu ada, cumanya keimanan dia yang menyebabkan dia mampu untuk buat decision yang sepatutnya lah, kan? So itu so ini ketentuan Allah dan ia akan terus berlaku. Bukan kalau kita kata dah ikut surah lama ni, syaitan dah tak kacau. Biasanya syaitan makin kacau lah kan. Makin besar lah tarikan tu kan. So oleh kerana itu, orang-orang beriman telah mewajibkan kepada diri mereka untuk menghadiri majlis-majlis tafakur dan saling menasihati antara satu sama lain. Mewajibkan diri mereka untuk periksa diri daripada dihinggap penyakit takabur ataupun menolak kebenaran. Sentiasa wajibkan diri mereka untuk periksa hati dari diselubungi penyelewengan. Sentiasa periksa ilmu dan iman daripada tergelincir dan sebagainya. So poin pertama sekali yang Muhammad Ahmad Ar-Rashid sebut kat sini ialah orang yang beriman yang menyedari hakikat ni, memang nature dia mereka akan wajibkan diri mereka melakukan benda tu. Sebab dia realise tarikan tu sentiasa ada. So dia sentiasa check dan dia sentiasa jaga. So ini statement dia as if a factual statement lah. Dan sejauh mana kita mirip kepada apa yang disebut ni, kita boleh check diri kita masing-masing kan. Adakah kita sentiasa actively menyibukkan diri kita dengan memeriksa benda-benda ni? Hopefully insyaAllah hopefully. Okay. Seterusnya,
dia petik kata-kata ataupun quote daripada Muaz bin Jabal. Ijlis bina nu'min sa'ah. So title of mukadimah ni memang dipetik daripada quote daripada Muaz bin Jabal ni lah kan. Ijlis bina nu'min sa'ah, mari kita duduk bersama beriman sejenak. Dan kemudian dia disebut juga ialah Ibnu Rawahah yang datang kemudian menggunakan quote ni dalam kata-kata dia sendiri. Kalau kita tengok tu bahasa Arab dia lah. Dan kalau kita wa ta'al nu'min sa'ah, so mari kita beriman sejenak. Sesungguhnya hati lebih cepat berbolak-balik dari isi periuk yang sedang menggelegak. Itu translation dia. So kalau kita kalau kita periuk yang tengah apa dipanggil kita tengah jerang air apa kan, dan air tu kan. So kata-kata Ibnu Rawahah ni menggambarkan kita nampak berbolak-baliknya air dalam tu yang menggelegak tu, hati tu punya bolak-balik. Dia kata lagi macam tu lah, dia punya berbolak-balik dia lagi violent, dia punya berbolak-balik tu kan, lagi dahsyat. So sekejap kita rasa iman kuat, sekejap kita rasa sebaliknya, na'udzubillah. So itu quote yang digunakan juga, mafhum dia Ibnu Rawahah menggunakan dalam kata-kata dia sendirilah. So daripada sini maksudnya dia nak highlight beriman sejenak tu, maksudnya gitu. Lalu kita mengambil perkataan ini dari mereka berdua. Okey, ada typo. Nasihat-nasihat ini adalah tentang fiqh dakwah. Kita menyeru para da'i untuk duduk sejenak dengan setiap nasihat untuk ia beriman dan mengkaji diri ilmu dan kesungguhannya. So kat sini based on roh itu, kata Muhammad Ahmad Ar-Rashid, kita maknanya ni approach dia lah, ni gambaran dia terhadap approach buku ni. So dalam buku ni mengandungi nasihat-nasihat dan dia dah specify dah berkenaan dengan apa? Fiqh dakwah. So kalau kita cari benda lain dalam buku ni mungkin tak jumpa lah, sebab memang dia nak cerita pasal fiqh dakwah. Dan fiqh dakwah faham ke? Apa macam ni kita nak translate lah fiqh dakwah ni? Tak tahu ada word yang boleh ditranslate tak kalau fiqh dakwah ni. Kita menyeru para da'i untuk duduk sejenak dan dengan setiap nasihat untuk ia beriman dan mengkaji diri ilmu dan kesungguhannya. Okay, so that's the context. So audience dia pula siapa? Buku ini ditulis untuk para du'at. Du'at faham kot word du'at ni? Ni insyaAllah harap ni familiar kot. Tapi kalau ada in case word-word Arab yang baru, bagi tahulah kalau kita perlu perjelaskan. Tapi du'at ni orang yang da'i. Du'at ialah jamak kepada da'i kan. Dan da'i ni adalah yang melaksanakan dakwah, insyaAllah. So siapakah? So karakter-karakter yang digambarkan sebagai doa dalam ni ialah yang sudah sedia amalkan Islam. Bukan sekadar itu, memang izzah dengan Islam. Dan akhlak dia pun memang akhlak mukmin. So itu memang by default sepatutnya kalau da'i ni dah ada karakter itulah. Dan selain daripada actual amal dia berdakwah tu, tapi karakter dia dah begitu. Dan buku ini bukanlah ditujukan kepada yang lalai. So ayat dia panjang lagi, tapi fahamlah kot dia kata yang masih tidak izah, masih amalkan pun masih, maknanya kalau orang yang masih memerlukan perbincangan kenapa perlu mengamalkan Islam dan sebagainya, ini bukan dia lah, ini bukan buku dia. Itu kena cari buku lain yang sesuai dengan dia. Tapi ini orang yang memang dah izah dengan Islam, mengamalkan Islam, akhlak muslim pun dah ada, akhlak mukmin pun dah ada. Cumanya the next step ialah dakwah tu. Dan the next step ialah memahami dakwah. So kat situ konteks buku ini, insyaAllah. Sebab tu buku ini memang mungkin tidaklah sesuai kalau kita nak buat jadi ceramah umum. Sebab dia punya cerita kepada audience yang seperti disebut kat sini. Kalau ceramah umum tu dia mungkin kena benda yang lebih basic, mengingatkan kepada keislaman dan sebagainya. Okay. Untuk menyelesaikan permasalahan dunia Islam hari ini, okay, kat sini dia dah masuk pandangan Muhammad Ahmad Rashid sendiri dalam konteks apa nak kata berkaitan juga dengan kenapa approach yang dia akan gunakan nanti. So kat sini dia punya pendalilan lah, ataupun dia punya argument kenapa nanti dia akan guna certain approach. So statement dia kata, isu yang kita nampak depan kita sekarang ni, permasalahan dunia Islam hari ini, tidak perlu kepada berpindahnya bilangan yang besar dari mereka yang lalai dan menyeleweng kepada berpegang teguh dengan Islam.
Kalau anda baca sampai situ je, antum rasa antum boleh setuju tak dia kata macam tu? Dia kata untuk solve isu umat Islam sekarang ni, dia taklah perlu kepada berpindahnya ramai daripada orang yang macam contohnya kita kata ni Muslim yang lara lah kot, Muslim yang leweng, Muslim yang lalai tu, Muslim yang haru biru tu, berpindah dia kepada Muslim yang actually pegang teguh Islam. Dia kata penyelesaian untuk umat hari ni tak perlu pun untuk benda tu in the first place. Boleh terima ke? Tapi dia kata yang diperlukan ialah untuk menyedarkan mereka yang sudah pun berpegang dengan Islam, untuk bangkitkan kesungguhan mereka dan perkenalkan mereka dengan jalan amal dan fiqh dakwah. So dia kata sebab hakikatnya dah ada orang yang macam ni, dah ada, yang berpegang Islam. Kalau kita faham Mesir ketika itu pun, orang yang berpegang Islam tu ramai dah. So kalau kita kata just untuk pindahkan lagi orang yang lalai kepada orang yang betul-betul pegang Islam tu, masih tak menyelesaikan root cause of isu umat kita sekarang. Dia kata yang perlu selesaikan ialah orang yang dah sedia pegang Islam ni, kita kena bagi dia faham macam mana nak buat amal, macam mana fiqh dakwah tu. So the next step tu yang dia Muhammad Ahmad Rashid kata isu kritikal sekarang. So dia kata masih ramai sebenarnya dalam kategori ni, kategori yang izah dengan Islam, yang yakin dengan Islam, yang strive to be the best Muslim. Dan dia kata ramai lah ni. Cumanya isunya mereka tak tahu sepatutnya mereka kena buat apa, other than just beramal ibadah tu dan sebagainya lah. So sebab tu tujuan buku ni untuk address itu, untuk address isu orang yang dah sedia mukmin yang committed untuk jadi da'i yang sepatutnya. Kalau ada soalan kat mana-mana boleh raise okay, tu. Tapi of course jangan salah faham pula, bukan maksudnya dia kata janganlah, tak payahlah perbaiki mukmin yang lalai tu kan. Tapi point dia kat sini dia lebih kepada kenapa dia nak tulis buku ni. Sebab dia rasakan buku ni akan menyelesaikan masalah yang besar yang tidak diselesaikan oleh orang lain ketika tu. Sebab ramai orang yang menarik orang daripada lalai kepada beribadah sungguh-sungguh sebenarnya. Dia kata ramai orang buat benda tu. Tapi masalah besar kita tak selesai sebab dia kena bawa yang lebih next step tu. Maknanya yang dah sedia committed ni masih tak menyelesaikan masalah. So kita kena bawa dia sampai dia tahu, oh kena dakwah macam ni rupanya. Gitulah lebih kurang kalau nak dibahasakan dengan bahasa kita. Oleh sebab itu, buku ini tidak berbicara dengan orang yang masih mencampur adukkan antara Islam dengan selainnya. Ni memang bukan audiennya lah. Memadai hanya mengajak Muslim yang benar imannya, suci akidahnya, merasa perit dan sedih dengan realiti umat Muslimin pada hari ini. So itu antara target audiens yang dicari. Kan? Dalam tarbiyah kita juga sebenarnya kita kena nampak benda yang sama sebenarnya dalam konteks melahirkan orang yang ada perasaan basic tu. Patutnya di awal-awal tarbiyah benda tu amat-amat ditanam kan? Sebab kalau kita tengok dalam sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam pun perasaan tu dah ada sebelum wahyu pertama, betul tak? Perasaan concern pasal umat dia yang haru biru tu telah ada sebelum turun Iqra. Sebab bila wahyu tu turun sebagai jawapan yang Allah bagi, dia amat kena kepada orang yang dah sedia concern. Apa nak buat dengan umat aku ni kan? Aku tak tahu apa nak buat. So Allah bagi jawapan. Dia akan jadi satu yang amat berharga. Sama dalam tarbiyah kita, kalau kita nak bincang pasal dakwah, dia amat kena kalau orang tu memang dah sedih tengok umat, rasa macam tu lah. Dia macam, oh ini jawapan dia aku cari selama ni. Kalau dia tak ada perasaan tu, kita humbankan dia pasal dakwah, dia rasa berat. Dia rasa macam, ya Allah, beban apakah ini. Dia rasa macam tu. Sebab dia tak ada perasaan asal yang menyebabkan itu menjadi benda yang nanti-nanti. Setiap benda kita bincang pasal dakwah, dia akan sentiasa menjadi jawapan. Oh itu mungkin yang aku belum try buat, ke apa-apalah kan. Tetapi kalau orang memang peduli apa umat ni kan, biarkan dia. Kalau dia rasa macam tu, memang kita duduk ajak bincang dakwah, dia tension So kat sini buku ni memang dia tak trigger kepada kan, dia maknanya kita memang nak target orang yang dah sedia ada perasaan itu, insyaAllah. Sebab kita nak ajar cara amal. So andaian Ana dan harapan Ana, insyaAllah kita semua ni memang dah ada perasaan tu lah kan. Bila ni surah Mu'ayyid, betul InsyaAllah. Okay. So antara benda yang kita dah sedia cover dalam Muhib ialah benda yang sepatutnya menimbulkan perasaan-perasaan itulah. Contohnya apa?
Dalam juzuk amma pun kita cover macam apa Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Contohnya banyak ayat yang menggambarkan, yang menanamkan kepada kita untuk amat concern pasal orang kan. Pendusta agama tu ialah orang yang tak kisah anak yatim, orang miskin. Contohlah macam-macam. So menyebabkan kalau concern tu dah ada, kita sentiasa akan nak cari jalan untuk supaya kita dapat buat something kan. Buku ini mengajarnya jalan beramal yang berfaedah dan jalan penyelamat, memandunya kepada kewajipan dan tingkatkan tarbiyah diri dalam memenuhi tuntutan perjalanan. Okey. So itu dia punya benda yang nak cuba di orang kata apa? Disupply oleh buku ini. Quite interesting kat situ dia sebut tarbiyah dekat situ dalam konteks jalan ke arah penyelamat Kebetulan baru ni Ana menyampaikan daurah Ila Syabab kepada pemuda Semua dah cover kan biasanya. Sebab Ana tanya kat diorang, tapi tu daurah Muhib tak silap Ana tanya diorang, perasan tak bila kita beli Ila Syabab, sebab Ila Syabab tu Al-Banna memang satu naratif yang Al-Banna bawa untuk mengajak orang bersama-sama dengan dia dalam ikhwan basically. Lepas tu Ana tanya, perasan tak dalam sepanjang-panjang Al-Banna berbicara dalam risalah tu, macam dia tak ada sebut pun pasal tarbiyah dan usrah. Nak tanya kenapa. So that's an interesting point juga Ana rasa, sebab sejak awal Al-Banna berdakwah kita susah nak cari dia ajak orang dengan menggunakan modal tarbiyah. Kalau Ana cakap situ faham tak? Sebab kita biasa guna modal tarbiyah tau, macam jomlah join tarbiyah. Tapi kalau kita tengok Al-Banna, dia almost kita tak boleh nak jumpa dia cakap macam tu. Kenapa? Boleh agak? Ataupun bila nak cakap ni baru antum tersentak ke? Ya ke macam tu? Ke? Sebab kalau dalam Ila Syabab tu dia ajak apa? Kalau antum perasan. So dia tak ajak berusrah, dia tak ajak daurah ke apa, dia tak ajak taruyahan, dia ajak apa? Ingat lagi tak? Antum dah cover kan? Ni kan dah lama sangat, dah tak ingat dah. So sebab dia ajak untuk menyelamatkan umat, betul tak? Dia kan awal tu dia cerita umat kita dalam keadaan macam ni, kitalah yang kena jadi penyelamat, pemuda lah yang ada karakter untuk ni, so pemuda menjadi tanggungjawab, semua tu lah. Kalau kita perasan, semua naratif dia macam tu tau. Maksudnya semua orang yang join dengan niat nak menyelamatkan umat. Lepas tu baru mana kata first step dia ialah tarbiyah diri. So natijah dia apa tau? Natijah dia orang yang mentarbiah diri dalam tarbiyah yang Al-Banna set up tu, dia memang ternanti-nanti dan tak sabar untuk menyelamatkan umat. Dan dia sedar tarbiyah diri dia tu penting sebab untuk readykan dia selamatkan umat. Kita ni bila kita guna naratif lain, dia ada efek tau. Orang yang join semua yang nak jadi baik, nak jadi macam ni, nak tarbiyah diri lah, nak dapat input apa semua kan. Kemudian sebab tu kita struggle nak suruh the next step tu, jomlah kita gerak. Tak apa insyaAllah, Ana baki diri je. Sebab niat awal ni memang nak baki diri je. Dia tak nak lebih-lebih kan. So kita akan perasan ada efek kat situ So sebab tu Al-Banna dari awal memang dia bina kenapa kita kena menyelamatkan umat ni. Umat ni keadaan macam mana. Dan siapa yang nak buat benda tu baru dia fahamkan dia tak boleh sembrono dia. Ada cara dia dan tarbiyah tu salah satu elemen paling penting. So bila orang dalam tarbiyah faham macam tu, maknanya bila orang dalam tarbiyah tu niat dia nak pergi jauh dan dia faham tarbiyah tu penting untuk itu, komitmen dia lain dan ready dia untuk medan amal tu lain. Berbeza dengan orang yang saya nak baik seorang-seorang je, tak apalah, orang lain tak apa, saya so itu so sebab dia sebut kat sini pun bila dia sebut tingkatkan tarbiyah tu dalam memenuhi tuntutan perjalanan. So with the vision untuk perjalanan jauh tu. Dia bukan just tarbiyah untuk aku, dia tarbiyah untuk umat. InsyaAllah harapnya kita dah ada lah niat-niat tu kan. Kalau belum ada, triggerkan benda tu supaya passion kita terhadap tarbiyah ni jadi lain lah. Memang kita apa kata, kita akan sentiasa ternanti dan kita akan sentiasa, contoh apa Ana bagi contoh kecil Kalau orang yang nampak tarbiyah ni untuk maklumat yang kecil,
Biasanya untuk prepare tugasan usrah pun dia tak semangat sangat, dan ala kadar pun tak apa. Tetapi kalau antum fikir benda ni untuk benda yang besar, dan antum nampak setiap elemen tu untuk tingkatkan kapasiti kita dalam aspek apa, kita berlumba tau, sebab kita nak jadi da'i yang selengkap mungkin. Kita nak jadi da'i yang boleh berperanan jauh, saham akhirat yang besar dan sebagainya. So semua orang biasanya akan jadi berlumba dengan tugasan usrah lah, berbanding tak apa, tak buat pun Anas still baik insyaAllah. Dia gitu kan. Harapnya kita tak gitulah. Buku ini juga ditujukan kepada para duat yang sudah mengetahui jalan amal, akan tetapi memerlukan pengukuhan, peningkatan usaha dan proses melembutkan hati. So juga kepada orang yang dah faham dah. So tak apa, dia kata yang dah faham jalan amal pun insyaAllah buku ni ada manfaat dia juga. Okey. Seterusnya. Okey, yang itu tadi semua dia cerita pasal intention kenapa buku ni ditulis. Onwards ni dia pula Muhammad Ahmad Ar-Rashid cerita kenapa dia tulis in a certain way. Kalau kita tengok tajuk dia pun, syair menjadikan perkataan menarik tu, memang nak indicate dia nak banyak nak guna syair. So dia mau kepada aku nak cerita jugalah kenapa ayat-ayat yang aku guna dalam buku ni macam ni. So kat situ seseorang berkemungkinan ketika mendengar suatu pengertian tetapi sedikit pun tidak menyentuh perasaannya, tetapi apabila digubah dalam bentuk rentak puisi tertentu akan menggembirakan orang yang gundah gulana, menggerakkan orang yang lalai dan mendekatkan cita-cita yang dulunya terasa jauh. So kat sini poin pertama dia nak kata, bila kita cakap fakta je, kadang-kadang orang tu tak jadi apa kan, macam tak terasa pun. Dakwah ni penting bla bla bla, fakta factual kan. Tapi bila diubah dalam bentuk tertentu, kadang-kadang orang jadi semangat. Kadang-kadang orang yang terlupa tu teringat, macam itulah dia kata ada efek dia. Kan mungkin setengah kita kadang-kadang ada efek tu bila dengar setengah-setengah nasyid ikhwah Indonesia kan. Yang bila rentak dia semangat ke apa kan. Wallahu alam. So dia ada efek tu dalam konteks yang bukan sekadar fakta dalam ayat tu, tetapi alunan dia. Oleh yang demikian, kami lebih cenderung untuk menggunakan puisi dalam buku ini, bertujuan untuk menambah gambaran yang baik oleh seorang da'i terhadap pengertian tertentu, supaya mendalam di dalam jiwanya dan memerhati serta mengingatinya sentiasa. So itu antara benefit dia lah. Dan kadang-kadang kita nak ingat apa-apa yang kita nak ingat pun dia senang bila dilagukan. Asmaul Husna, ada lagu 25 Rasul Adam Idris. Kalau kita just Adam Idris, maknanya dia susah sikit kan. Bila lagu tu boleh pula ingat kan, contohnya etc. Tu dalam konteks mengingati lah. Satu lagi ialah macam kadang-kadang gambaran dia tu sendiri tergambar bila penggunaan puisi. Cumanya anda buat footnote kat sini lah kot. Cumanya bila ditranslate, sebab puisi asalnya dalam bahasa asal dalam bahasa Arab. So alunan bahasa Arab dia tu agak indah lah. Tapi bila dia translate dalam bahasa Melayu, kita susah nak translate. Macam mana cakap? Kita boleh translate word dia, tapi irama dia dah lari jauh dah kan. Macam tu lah. So itu satu cabaran dalam buku macam ni. Sebab memang dia purposely guna puisi dan alunan bahasa dia. Tapi bila translate, something dah missing kat situ. Keduanya, Anas sendiri pun memang tak erti puisi syair ke benda ni. So lagilah bila nak deliver tu, dia jadi balik pada point yang kering juga. So itu dua limitasi yang berlaku lah. Mungkin paling power kalau siapa yang nak sampaikan buku ni, dia memang power bahasa Arab. Dia baca dalam bahasa Arab dan kemudian dia cuba deliver the meaning kan. So tapi susah nak cari orang begitu But at least hopefully kita akan dapat dia punya maksud-maksud yang at least basic insyaAllah. Kemudian dia nak bawakan bukti tadi dia bagi assertion dia bagi pandangan dia dan logical argument kan. Kita boleh terima je logical argument tadi. Tapi dia kata dia rasa mungkin dia rasa tak cukup dengan tu, dia nak bawa bukti nyata dalam kehidupan sebenar. Kat mana kepentingan syair ni? Peranan ahli bid'ah dalam menyebarkan bid'ah di kalangan masyarakat awam, dalam menentang usaha Ibn Taymiyah yang berusaha membatalkan segala bid'ah dengan hujah-hujah sunnah yang mulia. Ini dia ambil satu konteks lah. Ketika bid'ah berleluasa, satu ketika dulu,
dalam masyarakat yang tertentu, dan Ibn Taymiyah datang untuk membersihkan bid'ah tu dan dia bawa hujah-hujah dan dalil-dalil daripada sunnah. Cumanya ni kat sini observation dia lah, walaupun Ibn Taymiyah mengemukakan hujah yang logical, namun kekeringan hujah logika tidak dapat mengatasi kebasahan dan keindahan syair ataupun puisi yang digunakan oleh pembawa-pembawa kesesatan yang telah menarik hati manusia awam tanpa disedari. Tu observation yang berlaku lah. Maksudnya walaupun cakap macam ni, walaupun kalau kita nak bandingkan hujah dia, kita kan tahu memang power sungguh lah hujah Ibn Taymiyah tu, guna dalil apa semua kan. Tapi dia still kalah dengan alunan-alunan yang best yang dibawa oleh ahli bid'ah ketika itulah kan. So anda tak pasti kalau kita ambil dalam konteks sekarang, mungkin ada similarity, tapi kadang-kadang anda perasan budak-budak IPT ataupun budak-budak mahasiswa ni tak perasan benda ni, sebab kita memang tend to bias kepada logical argument kan. Maknanya biasanya kalau macam masa wave asal dulu masa Dr. Mazhar baru nak naik, Dr. siapa lagi tokoh-tokoh yang kita kata Salafi ni yang banyak bawa dalil-dalil kan. Ketika tu yang semangat naik, yang ikut tu kebanyakan memang student IPT. Sebab student IPT ni memang dekat dengan tu lah, bila kita bawa logik, kita bawa dalil, best lah kan. Menang debat apa semua best. Tapi masyarakat awam mungkin tak dapat nak appreciate. Dia kalau dengar Yahanana, ni bukan nak cakap Yahanana berdiam ke apa, tapi maknanya dengar benda-benda tu yang lagi naik zuk tu lagi best kan, banding orang ni bagi dalil limpah ruah apa kan. So observation yang dia nyatakan kat sini, Ibn Taymiyah apatah lagi kan, kalau kita nak cakap dia punya level of dalil tu, tapi still boleh kalah dengan orang yang point dia mungkin salah, tapi cara dibawa tu amat mengesani hati orang. So gitulah kan. Anda tak pasti antum kalau nak ambil contoh again, bila nak bagi contoh-contoh ni bukan anda nak kata dia tu kategori apa tapi just as contoh. Kalau siapa yang familiar dengan Ustaz Don, antum kenal ke? Of course ramai orang yang boleh, especially di peringkat mahasiswa lah, yang akan boleh mengkritik dia dari konteks disiplin ilmu dan sebagainya. Tetapi cara dia bercerita, kalau kita dengar cara dia bercerita dan kalau kita tengok audience makcik-makcik, pakcik-makcik semua ni kampung, bukan tak sekadar kampung, tapi maknanya orang biasa, amat mengesani. Antum faham ke? Maknanya orang memang amat attracted dengan cara dia bercakap, dia punya cara, dia punya dia bila dia bercerita tu memang grab the attention dan orang hooked kan. So kalau dia buat satu yang benda yang silap dan orang yang bawa benda yang betul ni tak mampu nak guna approach yang juga sampai kepada audience tu, dan kat situ satu problem lah. Dan disebabkan itu Muhammad Ahmad Rashid kata dia akan buat buku ni dengan approach yang insya-Allah menggunakan syair-syair, bahasa-bahasa yang basah lah, begitu. Again, bila kita translate mungkin susah lah juga macam mana nak nampak basah tu, nak rasa basah tu. But anyway, kita faham approach dia. Of course benda ni kita boleh juga fikir nanti siapa-siapa yang nak berdakwah dalam masyarakat umum sekadar melontarkan dalil, bukti, kadang-kadang dia tak cukup. Macam nak bagi dalam bentuk yang tak tahulah, bentuk yang drama ke apa ke, yang memang orang sebab dia bukan ataupun kalau setengah ni anda rasa kalau yang power sekarang pun yang dapat attention masyarakat ialah yang pandai melawak lah, Azhar Durus ke. Sebab kita boleh kritik banyak lawak je, tapi kita tak boleh nak deny orang tertarik, orang terikat dengan benda tu. Macam kita cakap puisi ni lah kan, ataupun kalau Ustaz Hindustan siapa, dia boleh selingan dengan nyanyi Hindustan dia ke or whatever. So kalau kita tak ada anything yang boleh membuatkan orang tertarik, dan kita tak boleh nak blame orang lain lah kan, point kita tak sampai. Okey, puisi mempunyai kuasa untuk membantu siapa sahaja menggunakannya, sama ada untuk tujuan kebaikan atau kejahatan, untuk menolong kebenaran atau kebatilan. Fenomena ini mendorong aku untuk memasukkan puisi-puisi dalam siri buku ini. Ini declaration Muhammad Ahmad Rashid dalam konteks kenapa approach dia begitu. So ini pun anda rasa dalam konteks perbincangan fake dakwah juga. Kita dalam dakwah kita ada guna ke? Kita ada consider ke benda-benda yang elemen selain daripada point tu, maknanya approach tu.
penyampaian tu kan. Tu belum lagi nak kata bagaimana nak menyampaikan, sebab kita masih cakap dakwah kepada Muslim kan. Kalau kepada non-Muslim dan sebagainya, dia tak, dia kena consider certain approach juga. Seterusnya, semangat pemuda Islam di permulaan abad baru. Okay, so tadi dia dah kata, kalau ingat lagi awal tadi, reason kenapa buku ni nak tulis, apa yang dia kata dan audience dia siapa. Second, kenapa dia gunakan approach bahasa yang berpuisi. Yang third ni pula lebih kepada macam dia nak khulasah kepada mukadimahnya ni dalam konteks jangan putus asa lah kot, jangan lemah semangat. Semangat pemuda Islam di permulaan abad yang baru ni. Kurun yang lepas menyaksikan luka-luka yang memeritkan seluruh dunia Islam. Serangan musuh telah sampai ke kemuncaknya. Cubaan untuk menanganinya telah dilakukan oleh mereka yang mempertahankannya. Walaupun kemenangan belum diperolehi, tetapi sekumpulan pemuda Islam telah pun terdidik dan bangkit sedar. Keazaman mereka telah mantap. Ini semua meyakinkan lagi kita bahawa Islam pasti menang dalam kurun ini, insya-Allah. Tu dia dah macam khulasah kepada mukadimah dia bahawa insya-Allah kemenangan tu tidak jauh lah. Walaupun realiti ni macam nampak mesti jauh, tapi dia sebut bila kita dah nampak kebangkitan pemuda-pemuda yang ada sekarang, insya-Allah kalau benda ni kita teruskan, kemenangan tu akan sampai, insya-Allah. So itu adalah mukadimah dia untuk buku ini, dan hopefully kita nampak lah, okay, itu intention buku ini. Dan bab-bab daripada bab 1 sampai bab 17 yang akan di cover dalam buku ni akan memperjelaskan tentang fiqh dakwah, apa sebenarnya yang kita kena buat dalam dakwah ni, apakah jalan dia, apakah caranya untuk bagi jadi, insyaAllah. Ok, so sebelum masuk ke bab yang lepas-lepas ni, ada sebarang persoalan, perbincangan ataupun apa-apa? Tak ada. Ok semua? Ke baru mukadimah pun dah macam dah bergoncang dunia dah ke macam mana? Siapa nak yang tunggu part puisi? apa dia? Kita tunggu part puisi. Oh ya ke? Tapi itulah macam mana cakap tadi. Tapi nanti insyaAllah kita akan cuba tengok kalau ada sempat, ada petikan-petikan. Sebab some of petikan puisi dia kita masih boleh apa yang kata, translation version pun kita masih boleh dapat lah point dia tu, walaupun mungkin irama dia taklah sepower. Sebab kalau kita translate harfi, kadang-kadang nak match dengan macam mana cakap. Okay, kalau bahasa Melayu, antum ada ke any puisi ataupun any apa-apa yang antum familiar dan antum rasa memang dekat di hati? Ke generasi antum ni memang tak indah dah lah puisi, pantun, apa tu kan? Lagu panggil kan? Lagu-lagu rakyat. Lagu-lagu rakyat. Okey. Now, lagu, okay, lagu, tapi sebab lagu ni dia ada purpose dia kan. Sebab kalau macam mana cakap, kalau pantun dan puisi, saya rasa dia macam lebih direct kepada point yang nak disampaikan berbanding lagu. Rasa lah, sebab lagu tu unless lagu kalau memang di-structurekan itu, tapi lagu ni biasanya dia akan ada dia punya chorus, dia ada structure dia yang bila nak jadi lagu tu, sebab kalau puisi tu masih boleh ada naratif dia kan, naratif straight lah, naratif dia tak perlu datuk orang chorus pula. Kan ada puisi ni ulang-ulang chorus ataupun anda tak tahu kan. So tu yang nak tanya, yang kalau macam tu yang memang kita straightforward sikit apa yang nak disampaikan walaupun dah sebab bila dah tersebut lagu tadi, ni selingan sikit lah anda teringat first time anda dengar lagu Ainul Madiyah apa? Ainul Madiyah nama betul. Tahu ke lagu tu? Ana dengar masa tu, Ana teringat lagi, Ana dengar masa tu tengah bawa kereta lah tu, tiba-tiba dekat radio tu lagu tu kan. Tu first time Ana dengar. Dan Ana tertarik dengan
lirik dia di awal lagu tu lah. Kan dia cerita pasal bidadari yang special yang tunggu kat syurga lah. Untuk apa? Untuk syuhada lah. Untuk syuhada kan. Dan orang kata, wah, power lagu ni. Lepas tu tiba-tiba dia sambung dengan macam dia minta apa? Macam mana cakap? Adakah wanita kat dunia ni bab bidadari macam tu kan? Ana terus kecewa. Ana macam mana? Sebab logik kan masa tu bila, kalau orang cakap macam oh ada bidadari yang tunggu para syuhada kat syurga tu kan. Ana punya logik, ana assume jomlah kita jadi para syuhada untuk mati syahid di syurga, jumpa bidadari kat syurga. Tapi cerita dia lain pula. Dia kata macam soalannya, aku nak, adakah ya Allah bagilah wanita kat dunia ni yang macam bidadari juga. Asal nak dekat dunia pula, dah cerita pasal syurga tadi kan. So ana pun kecewa terus. So Wallahualam, itu dah teringat lagu yang anda dengar itu kan. Okey, insyaAllah kita pergi ke bab yang pertama. Tapi okey, lepas ni sebab anda pun tak sempat fully prepare. Sebab kalau apa yang nak di highlight dalam setiap bab so banyak bab ni dia macam ada title saja. Tapi sedar tak sedar kita baru ni. Okey, tak apa. Tapi dalam bab-bab awal, dalam dua bab yang awal ni ada sedikit petikan-petikan lah. Okey, bab yang pertama. Okey, pandang kat sini lah. Okey, kat sini kita memang anda takkan present bab ni as a whole and full. Anda just petik beberapa perenggan saja, just untuk kita ada gambaran oh itu lebih kurang apa yang dia cuba sentuh dalam bab-bab inilah. Dan insya-Allah yang anda faham, insya-Allah antum akan dive deeper dalam setiap bab ni insyaAllah onwards. Just untuk gambaran lebih kurang apakah elemen-elemen yang Muhammad Ahmad Ar-Rashid sentuh dalam buku ni. So dia bermula dengan bab yang pertama ni, kita menolak al-hawa. Okey, bab-bab dia ni pun sebenarnya ada elemen puisi yang dia nak dibawa Cumanya bila kita translate tak nampaklah sangat puisi dia kot. Tapi setengah-setengah nanti kita akan nampak cara dia punya, nak cakap apa? Mungkin tak exactly puisi, tapi penggunaan bahasa lah. Maksudnya satu, kita mudah faham. Macam mana cakap? Kita mudah ingat. Dia macam ramai daripada kita hafal Mauratul Amal tu dengan keywords dia kan. Individu muslim, fardu muslim, baitul muslim. So dia macam phrase-phrase yang begitu, yang mudahkan. Bila tersebut kita tergambar something terus. So dia cuba babkan macam tu, macam bila dia narfad al-ahwa, oh itulah cerita dia. So dia cuba memphrasekan top bab-bab dia tu dalam wording yang boleh jadi begitulah purpose dia. So first kita menolak al-hawa. Now bab dia panjang, anda akan hanya petik beberapa perenggan Salah satu topik dalam bab ni ini dia jauhkan diri kamu daripada sebarang hawa yang bukan bernama Islam. Okey, hawa ni tahu ke hawa? Hawa. Sebab hawa macam nama Nabi Adam dengan Hawa pula kan. Tapi ni hawa. Dia kalau bahasa kita sebut tahu hawa nafsu. Betul, hawa nafsu. Dia yang hawa yang itulah hawa nafsu. Cumanya ana rasa dia ada missing in translation bila kita macam ni cakap. Word Melayu yang kita biasa guna nafsu-nafsu tu, dia refer kepada word hawa dalam Quran. Dia bukan refer kepada word nafs dalam Quran. Faham ke kalau macam tu? Sebab nafs dalam Quran, kalau kita translate yang tepat, biasanya dalam konteks dia lebih kepada jiwa lah. Macam kita kata tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Dia cakap pasal jiwa. Tapi bahasa kita bila kita sebut nafs tu, dia dah macam nafsu yang membisik tu, nafsu yang ke negatif tu kan, nafsu syahwat ke nafsu apa-apa. Itu lebih kepada al-hawa lah, kalau kita ambil word dia dalam Quran sebab kalau dalam Quran pun ada yang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu mutmainnah masuk syurga. Tuan kata ada nafsu masuk syurga macam tak nafsu refer kepada jiwa tu manusia lah, hanya manusia yang jiwa yang mutmainnah. So kat situ ada, anda tak pasti macam mana translation dia, sebab kita ambil word Arab tapi kita tertukar. Agak interesting kat situ. Okey. Itulah teriakan amaran yang dilaungkan oleh Maimun bin Mahran rahimahullah, seorang ahli hadis yang siqah. Ketika dia merasa takut kita semua akan diperdaya oleh kilauan pelbagai nama-nama.
Okay, dalam buku ni antara approach dia banyak quote ulama dan salafus soleh dan sahabat jugalah. Dia macam ni, sebelum dia nyatakan pandangan dia sendiri, dia quote banyak. Dia banyak quote ni. So kalau nanti antum bila antum baca, antum akan perasan benda tu. Sekejap-sekejap dia quote ni, sekejap dia quote ni, baru dia come to the conclusion. Beliau mengingatkan kita bahawa setiap perkara yang bukan Islam adalah sememangnya nafsu, hawa semata-mata. So kat situ yang jadi macam confuse ni. So bila nafsu ni, word Arab dia hawa tu lah. Biar apa jua bentuknya dan di zaman mana ia lahir, tiada satu nafsu pun ataupun hawa pun yang terpuji, dan ianya tiada kaitan langsung dengan al-haq. Seseorang Muslim tidak dibolehkan langsung berhukum dengan nafsu ataupun hawa atau merasa senang hati dengannya. Okey, ni antara perenggan yang dibawa dalam dia nak kontrakan antara hawa nafsu dengan syariat Allah. Begitu so bila kita kata kita menentang hawa tu, hawa tu dalam konteks itulah, dalam pertumbungan tu kita akan melawan hawa nafsu tu dan berpihak kepada syariat semata. So salah satu topik lagi ni, ana just petik perenggan-perenggan pilihan saja. Dia quote, okay, dalam setiap bab ni sebenarnya banyak quote ayat Quran. Cuma dalam hari ni ana hanya highlight beberapa sahajalah, sebab nanti antum akan cover in detail pun. So ni contoh Auzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm. Adakah engkau lihat orang yang mengambil nafsunya sebagai tuhannya dan Allah menyesatkannya kerana mengetahui ataupun kejahatan hatinya ataupun selepas dia datang ilmu kepadanya. Kan? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walau ittaba'al haqq ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihin. Kalau sekiranya kebenaran mengikut hawa nafsu mereka, nescaya binasalah langit dan bumi dan sesiapa yang berada di dalamnya. Okey, ni just beberapa ayat quote contoh lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Okey. So kat sini kalau antum perasan banyak ayat-ayat yang ada perkataan pasal ahwa' mereka lah, ahwa' mereka. Contoh lagi, afaman kana ala bayyinatin mir rabbih kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Okey. Now, so nanti antum boleh tengok balik semua benda ni. Tapi point dia, antara kenapa dia bawa ayat-ayat ni, ni conclusion dia lah. Perhatikanlah, setiap ayat yang menyebut tentang hawa nafsu, ia mesti dicela dan pengikut hawa nafsu akan dikutuk. So itu common trend antara semua ayat yang cerita pasal hawa nafsu lah. So diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahawa beliau berkata, bila mana Allah menyebut perkataan al-hawa di dalam Quran, pasti dia mencelanya. Dari sini jelaslah maksud kenapa diturunkan syariat, iaitu untuk mengeluarkan kita dari menjadi pengikut runtunan hawa nafsu. Obviously kita akan perasan sebenarnya dalam diri kita sendiri, bila kita nak turut syariat ni, biasanya hawa nafsu tak suka lah, sebab memang dia bertentangan selalu. Obviously kita prefer whatever daripada benda-benda yang wajib tu, kita kalau nak ikut hati saja, kalau tak nak ikut syariat, lagi best tak payah buat. Benda-benda haram pun banyak yang macam mana cakap kalau setengah orang tu dia jujur, dia kata kalau tak haram aku buat dah, macam tu lah. Sebab memang dia nafsu kita memang suka benda tu. Tetapi itulah syariat tu mengekang kita daripada menjadi hamba nafsu. Itu dalam konteks personal kemudian dia kena bawa dalam konteks apa relation dengan dakwah pula ni kan. Okey. Jiwa yang beriman itu peka dan sensitif So ni sebenarnya cerita panjang. So ana just petik beberapa renggan just untuk bagi nak kata gist pun tak jugalah, tapi bagi certain gambaran awal untuk nampak apa yang dia cuba bawa. Di tahun-tahun yang terakhir sebelum abad pertama Islam berlalu, penyelewengan mula menyerap masuk ke dalam generasi baru yang bakal menggandakan generasi pertama Islam yang unik itu. So dia nak kata kat sini, penyelewengan ataupun benda-benda yang tidak selari dengan syariat ni dah start masuk even di generasi yang kedua lagi
kat zaman di dalam dakwah dan jihad mula kendur, sedangkan mereka sepatutnya meneruskan dakwah dan jihad untuk menghapuskan saki-baki tauhid yang masih ada. Ketika semangat umat Islam yang mula menurun itulah muncul Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin Islam yang unik, dilahirkan oleh Allah untuk umat ini. Beliau dikurniakan jiwa yang tinggi. Beliau melihat sedikit penyelewengan dan berlengahan dari jihad dan dari dakwah dan jihad itu sebagai tanda awal berlakunya penyelewengan dari kebenaran. Beliau memandang berat keadaan umat jihad telah kurang, okey, dan sebagainya. So dia nak cakap dari awal lagi, bila ada tanda-tanda ini je, datangnya seorang mujaddid yang membetulkan keadaan balik. Kat sini dalam konteks sini Umar Abdul Aziz dalam keadaan antara sumbangan besar dia ialah itu ialah itu. Of course anda rasa kita biasa dengan kisah Umar Abdul Aziz ni punya sumbangan. Cumanya kadang-kadang jarang dalam konteks dakwah. Biasanya dalam konteks negara makmur, betul, tak ada orang miskin dan sebagainya. Itu cerita yang famous lah. Tapi cerita yang aspek ini kadang-kadang mungkin kurang ditekankan sebab orang yang bawa cerita tu pun tak appreciate benda tu mungkin. Wallahualam. Tapi disebut kat sini, ini contoh bagaimana jiwa orang mukmin yang sebenar tu dia sensitif. Bila dia nampak tanda-tanda tu je, dia tak boleh duduk diam. Dia kata something need to be corrected. Okay. Lalu beliau berkata dengan nada duka cita, sesungguhnya aku sedang merawat satu urusan yang tiada siapa dapat menolongnya kecuali Allah. Sesungguhnya di atasnya telah mati orang tua, orang yang kecil telah membesar, orang ajam telah mahir berbahasa Arab dan orang badui telah berhijrah, sehingga mereka memandang sesuatu yang bukan agama sebagai agama. Mereka tidak melihat kebenaran selain daripada itu. Itulah kalimah yang telah diucapkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan rasa duka cita yang mendalam, sedangkan beliau telah memegang tampuk pimpinan umat yang menguasai seluruh bangsa sekitar, tersebarnya kebaikan dan umat berhukum dengan syariat Allah secara umumnya. Faham ke apa yang dia cakap di sini? Kalau sebab based on apa yang dah ada bawah pimpinan dia, biasanya mungkin kita akan conclude sepatutnya puas hati dah kot kan. Wilayah Islam dah besar, negara dah okey. Tapi Umar Abdul Aziz punya kata-kata ni macam soalannya ada benda yang amat problematik. Kat situ dia nak kata sensitivity lah. Sensitivity maknanya kalau orang yang tak sensitif kan rasa macam alah okey dah ni, apa yang nak risau-risau sangat, macam tu lah kan. Anda teringat lagi walaupun anda tak kata lah sebiji macam kes ni, tapi bila baca ni teringat balik sekali tu anda pernah makan dengan seorang ikhwan ni dekat UIA Gombak kat UIA. Tiba-tiba dia tanya satu soalan yang first time anda tersentak bila dia tanya macam tu. Dia kata macam, okey abang ni, macam dia sebut abang ke, maknanya sebab anak senior kan, kenapa abang macam concern sangat bukan UIA ni dah okey ke? Boleh faham tak soalan tu? Maknanya bukan, dia tengok macam kan okey dah ni kan, kenapa macam so kat situ yang anda rasa macam kadang-kadang kalau kita punya benchmark tu rendah ataupun kita punya gagasan tu rendah, kita dah patutnya dah puas hati dah dengan keadaan satu keadaan tu. Tapi kalau macam kan dalam konteks ini, bila kita lihat something tu, kita amat sensitif dengan benda-benda yang memberi tanda-tanda bahawa something need to be corrected lah, something need to be done. Dan okey, ianya adalah kegusaran seorang yang beriman terhadap dosa-dosa kecil, sedikit bid'ah, kezaliman yang ringan dan wujudnya petanda gaya hidup mewah. Itulah jiwa mukmin yang terlalu sensitif dan peka terhadap erti-erti keadilan dan kezaliman, ikutan sunnah dan bid'ah, menyumbang tenaga dan inginkan kelihatan. Oleh yang demikian, seorang mukmin itu mestilah sentiasa berusaha mencari kemuliaan yang lebih sempurna. Mereka tidak akan memejamkan matanya dan tidak akan mengeluhkan lidahnya dari sebarang penyelewengan yang berlaku. Okey. Faham kot Ni petikan contoh, dibawa contoh real yang telah berlaku dalam konteks Umar bin Abdul Aziz. Dalam konteks sensitivity dia lah. Dia amat sensitif dengan benda yang mungkin pada kita, kalau kita hidup dekat situ, macam mana cakap kalau kita hidup zaman dia dengan berbanding dengan zaman kita, kita akan dah kata macam inilah dia. Negeri Islam contoh kat, tak tahu lah nak cakap macam memang dah terbaik lah kan. Tetapi dia masih sensitif dengan benda-benda yang orang anggap kecil. So
Ana lompat sebab ceritanya panjang Ceritanya dalam konteks daripada itu first itu jadi Umar bin Abdul Aziz ni tidak jauh daripada zaman para sahabat kan. Kemudian ni banyak lagi cerita, so ana skip. Memang bukan nak cerita semuanya hari ni. Cumanya nak skip kepada dah zaman kita lah kot kan. Beberapa generasi yang telah berlalu selepas pemerintahan Umar, Islam seterusnya didokong oleh pahlawan-pahlawan Islam dan reformis. Tetapi setengah waktu yang lain berlaku kelekaan, hinggalah kita dapati umat Islam pada waktu itu tunduk kepada perancangan Yahudi dan negara kafir. Kekayaan mereka dirampas, iman menjadi lemah, neraca kehidupan bertukar dan hukum Al-Quran ditolak ke tepi. Musuh-musuh juga mendidik anak orang Islam dengan ideologi yang bertentangan dengan Islam, berlindungkan pelbagai nama dan kulubung. Ini to make the history short Dan hasilnya apa? Ini subtopik, anak singa diubah menjadi kijang yang pengecut. Ini antara hasilnya lah. Untuk melengkapkan konspirasi penghinaan itu, ini panjang cerita dia, yang antum akan cover in detail nanti. Tauhid yang zalim telah menindas dai Islam. Ia dibuat agar sistem pendidikan, media massa dan bidang kewartawanan dikuasai oleh golongan yang kononnya hebat, ilmuwan dan sastrawan. Melalui kuasa media, mereka mempropagandakan ilmu, sastra dan retorik ala jahiliah timur dan barat. Mereka sadurkan rancangan mereka melalui berbagai-bagai pertubuhan yang kelihatan pada zahirnya berbeza-beza. Pejuang-pejuang muda dan anak-anak singa dididik supaya berlembut dan tunduk kepada syahwat, menjadi mengikut hawa nafsu, karam dengan keseronokan seks dan kemewahan hidup. Seterusnya mereka padamkan sejarah umat Islam yang bertamadun tinggi. Mereka hapuskan kisah ulama. Kerana bimbang ikan tertumpu penyuluh untuk generasi baru Muslim ditakuti menjadi jalan kerja kepada mereka semua. Okey, dekat sini saya rasa quite interest. Dia sebut ni mungkin amat dekat dengan realiti di sana sebab kalau kita baca in detail pun ada cerita macam nak dibawa macam mana cakap orang Mesir moden tu nak di-associate balik dengan Fir'aun rather than sejarah Islam dia kan? Sebab dia ada efek subconsciously kepada masyarakat Kalau kita sebut macam tu, kita ada tak elemen macam tu sejarah kita kan? Sebab siapa ada yang pernah dengar ke contohnya Dr. Hafizi punya sejarah Islam di Nusantara? Ada pernah dapat tak ramai pernah dapat. So, saya rasa kat situ pun saya rasa interesting untuk kita observe. Contohnya, kenapa dalam sejarah kita, anda tak pasti kalau sejarah silibus sekarang macam ni. Masa anda belajar dulu, amat heavy dengan Sriwijaya Majapahit. Maknanya dia macam, sort of macam kita nak dealing dengan history itu berbanding dengan Islam. Macam itulah, dia ada very subconscious punya macam association dan sebagainya. So, dan keduanya ialah walaupun kita belajar Islam macam Melaka dan sebagainya kan, tetapi amat sepi dari dakwah. Again, anda tak tahu silibus yang antum belajar macam ni, tapi faham kan cakap tu? Maksudnya dia tahu Islam tu berdiri sebagai satu kerajaan Islam, Melaka tu, tetapi macam mana dia sampai jadi kerajaan tu, ceritanya seolahnya macam tak ada. Dia macam tiba-tiba tau. Dia macam tak dah ada. Dia macam macam mana? Sebab sebelum tu bukan Islam. So sebab cerita dia memang very, very oversimplified lah. Oh, sebab raja masuk Islam, semua Islam. Macam tu memang dia oversimplified begitu So cerita dakwah, bagaimana dakwah tu datang dari mana dan sebagainya tu, bila kalau dengar Jejak Risalah Nusantara ataupun kita baca buku-buku tulisan Dr. Hafiz itu, baru kita akan perasan banyak benda yang kalau kita tahu, persepsi kita akan berubah dan jati diri pun akan berubah lah jugalah. Oh, itulah sejarah kita kan, syarat dengan perjuangan dan dakwah kan. Unfortunately dia belum ada dalam silibus official Ni contoh petikan puisi lah kot daripada Muhammad Iqbal Kalau ni dah translate lah Zaman satu bangsa yang hina tidak pernah sunyi dari ilmuwan, sastrawan dan orang yang arif bijaksana. Mereka dipecah belahkan dengan berbagai ideologi. Tetapi semua ideologi itu tertumpu kepada suatu rencana. Mereka ajar anak singa agar menjadi kijang yang pengecut. Dan mereka hapuskan kisah-kisah singa pada bicara zaman silam.
Cita-cita mereka menggembirakan hamba dengan perhambaan. Seluruh pengajaran mereka hanyalah penipuan cendekiawan. Tu macam nak apa yang kata, menyimpulkan realiti yang telah berlaku. So ada persamaan jugalah. Sebenarnya kenapa ada persamaan tu? Sebab kita dijajah oleh orang yang sama juga kan. Meskipun dia jajah oleh British juga. So mereka memang pakar lah juga dalam membentuk certain benda sistem-sistem yang akhirnya membentuk pola fikir. Okey. Rancangan mereka telah benar berjaya. Mereka asuh anak singa Islam menjadi kijang yang pengecut. Mereka padamkan kisah singa Islam dari kalangan ulama, ahli zuhud dan para pejuang. Okey. Sistem pendidikan jahiliah dan togut telah melahirkan kijang-kijang yang pengecut, tidak lagi mampu menerkam. Kijang-kijang ini tidak mahu lagi memikul apa-apa tanggungjawab dan sentiasa cuba melarikan diri seboleh-bolehnya. Inilah generasi baru putera-putera Islam. Mereka adalah anak-anak singa yang telah bertukar menjadi kijang yang pengecut. Sebenarnya mereka adalah putera-putera muslimin yang merdeka. Mereka diperhambakan lalu mereka bergembira. Ada relasi dengan kita tak? Antum rasa antum anak singa ke kijang yang pengecut? Anak rasa anak pergi mana-mana pun kan. Even kita masih cakap dalam sistem dalam sistem tarbiyah. Ni belum nak cerita di luar sistem ada respon yang agak overwhelmingly common. Seolah macam siapalah anak ni. macam tu lah. Macam bila nak ajak, jom kita boleh insyaAllah kan. Tak boleh anak. Siapalah anak sebenarnya. Dia macam semua macam rasa kerdil lah. Rasa tak mampu buat apa-apa. So kenapa ada yang rasa macam tu tak? Macam apa? Macam rasa kita ni memang tak ada potensi untuk pergi jauh. Memang kita ni baka kijang yang tunggu disembelih. Tak tahulah macam mana. Macam anak sikit-sikit boleh lah. Tapi siapalah. So wallahualam, anak rasa itu satu realiti. Kebanyakan orang muda Melayu lah kot dia jadi begitu. Dia berjaya dikecilkan dia punya perasaan terhadap diri sendiri tu. Maknanya kita rasa kita tak ada value. Bila kita, anda tak tahu kalau antum berhadapan dengan orang-orang di France tu kan, antum rasa antum ada value yang lebih daripada mereka ke? Antum rasa macam sebaliknya ke? Antum ke macam mana? Tak ada perasaan semua ni. Tahu tengok keadaan. Kadang-kadang rasa okey, kadang-kadang kita rasa macam inferior daripada orang. Macam tu lah. Dia tak fit. Kenapa Perasaan tak kenapa? Kalau anak, kalau share sikit kerja, itulah mungkin zaman study pernah macam tu lah. Tapi bila zaman kerja ni, dia tengok luar ni sebenarnya macam mana kan. Ini macam gajah lah semua ni. Apa dia? Jiwa-jiwa gajah. Kiranya tak adalah hebat mana pun, macam tu lah nak katanya. Kalau nanti dah zaman kerja nampak dah diorang ni semua macam ni semua ni tak adalah hebat mana pun. Dia apa cakap lah banyak tu lah. Sebab gajah kan. Tak, kat situ yang rasa kita nak cari kat mana. Sebab contohnya kenapa orang-orang dari setengah negara kalau kita nak tengok apa sebenarnya yang dia ada, taklah hebat sangat kalau kita scrutinize lah. Tapi dia seolahnya macam ada izzah tau. Dia rasa macam dia confident. Kita kalau ada something pun still tak confident. Macam Ana boleh sebenarnya tapi so itulah something yang kita kena think about. Sebab Ana rasa kalau from dia punya narrative ni, dia terkait dengan yalah, part of it is how we are being educated jugalah kan. Dan how macam mana cakap dia macam kalau orang cakap macam kalau orang nak memperhambakan satu kaum satu bangsa tu, dia kena try mindset yang memang dia rasa itulah dia kan. Maksudnya so generation after generation pun until ada generasi baru yang kata kita sepatutnya layak hidup. Ni kalau macam kata contoh
macam mana black movement untuk claim the same right kan, kalau dekat barat dan sebagainya. Dia kena sampai satu level yang orang, sebab tu biasanya orang tak nak kalau orang nak dihambakan ni janganlah bagi pendidikan sangat, sebab dia akan sedar serta-serta benda tu kan. So quite interesting kalau kita ni, sebab kita dah berpendidikan dah kalau kita nak ikutkan, tapi still rasa kecil. Tu quite interesting lah. Wallahualam. Tu cerita dia lah. Maknanya kalau dalam konteks ini dia nak kata sepatutnya anak muda Islam ni, anak muda Muslim ni, sepatutnya putera-putera Islam ni, sepatutnya mereka lah yang merasa paling izzah sekali kan. Macam kita berapa dengan orang tu, kita rasa kita ada something yang dia orang tak tahu. Contohnya hidayah tu lah, ataupun Islam tu kan. Maknanya kita boleh ajar, kita boleh begitu kan. Sistem pendidikan kat mana tu ni? Adakah itu silap sistem pendidikan? Bila cakap okey ni, kalau nak bincang benda ni dia dah kena bincang properly lah kot. Sebab kadang-kadang bila kita cakap tu boleh disilap tafsir dan faham. Contohnya bila Ana cakap pasal pendidikan tu, kita bukan cakap, kalau Ana bukan cakap purely kepada menteri ke contohnya. Dia mau kepada the whole system tu. Contohnya cikgu-cikgu pun mangsa keadaan. Cikgu-cikgu pun ada mentality gitu tanpa dia sedari. So kita tak boleh nak expect dia, kecuali dia punya mindset tu berubah. Apa yang ditanamkan kepada murid tu sedar tak sedar akan dalam acuan itu juga. Kalau kita faham lah, maksudnya kan. So bukan, maknanya bila kita cakap sistem pendidikan tu dia tak semudah, dia samalah kalau macam dulu pun anak selalu simplistik juga. Tapi once kita realise macam ni, kalau lah kata esok antum hantar siapa-siapalah hantar tu kan jadi menteri pendidikan, anda rasa antum boleh ubah tak apa benda ni? Dan bila kalau kita fikir on a realistic note, baru kita akan perasan it's not just menggariskan satu polisi, it's the whole dia macam tarbiyah juga. Macam kalau kita kata ada orang gumbal bahan apa pun, tapi murabi yang tak tahu nak bawa apa, tak tahu nak bawa ke mana, dia in the end apa yang dapat kepada orang yang ikut surah tu amat terkesan yang direct dengan dia tu kan. Murabi itulah cikgu tu. So kalau cikgu maknanya ada disconnect yang besar antara yang policy maker dengan pelaksana kat bawah ni pun dia tak jadi. So panjanglah ceritanya tu kan. Dan kita ni jadi macam the whole generation. Maknanya kalau kita nak lahirkan generasi lepas ni yang mantap, dia jadi kita kena set up kita punya generasi dulu supaya dalam Anak tak pasti kat France ni macam mana. Sebab kat dulu masa anak baru sampai France, dia masih guna bahasa L1, L2, L3 tau. Layer pertama, layer kedua, layer ketiga. Sebab masa anak sampai tu memang kalau tu kenal set-set Amiruddin, Hadi, macam tu layer pertama yang ikut surah kat situ kan. Kemudian dia orang fikir habis-habis untuk layer seterusnya, dan dia fikir habis-habis untuk layer seterusnya. So the whole layer tu kadang-kadang quality dia akan mempengaruhi direct kepada apa yang cuba buat kepada layer yang lepas tu lah. Kalau dia orang sendiri pun tak confident, susah dia nak macam tu kan. Tetapi kerana dia orang sendiri dapat daripada, contohnya yang bawa usrah ke France ni daripada UK kan? So dia pernah tengok orang UK travel ke France untuk start usrah. So sebab tu dia orang masa dia nak buka Jerman lah, masa tu Spain lah apa, dia tak ada mental block tu. Sebab dia pernah tengok murabi dia sendiri datang dari satu negara untuk start satu negara lain So anda tak pasti antum sendiri pernah tengok apa Tapi bila nak balik Malaysia, memang jarang, tak ada orang pernah tengok benda tu tau. So bila anda nak bawa idea semua orang mampu untuk influence tempat lain kita jom universiti sebelah tu tak ada apa lagi, jom kita semua rasa macam kita ni dia macam tu lah. Sebab tak pernah tengok benda tu real kan, macam boleh ke? Boleh. So itu satu isu jugalah. Wallahualam. So dan benda yang subconscious yang bila kita cakap tu ialah ni tau, macam sejarah ialah benda yang subconscious mempengaruhi jati diri seseorang. Kalau kita associate diri kita dengan something hebat, sedar atau tak dia mewarnai juga. So kat situ yang isu dia. Kita ni sejarah kita, orang selalu cakap macam ni, kenapa ikhwah Indonesia lagi orang kata solid daripada ikhwah Malaysia? Sebab dia kata dia orang merdeka berbeza dengan kita merdeka. Ni ada orang kata gitu Sebab dia merdeka melalui perjuangan, kita merdeka dapat free. Macam itulah ada orang kata gitu Tapi kalau antum dah dengar macam Dr. Hafizi punya cerita,
baru yang tuan perasan kita merdeka bukan begitu. Maknanya ada banyak cerita yang tidak di-highlightkan, tidak dapat cerita mainstream sebab British tak nak cerita tu jadi cerita utama. Faham ke? Sebab yang di-highlightkan sebagai hero oleh British ialah orang yang akhirnya dia kautim untuk bagi merdeka tu lah. Yang orang yang fighting, yang memperjuangkan kemerdekaan all the while tu semua di kampus dia cerita tu. Sebab kalau orang tahu cerita tu, orang semangat berjuang dia lain sikit. Tapi ni tak betul. Kita semua negotiate je. Berjuang-berjuang ni apa-apa lah, dia membuat satu cara fikir yang sedia tahu tak kita absorb. So itu antara contoh bila kita cakap pasal sistem pendidikan dan dalam slide ni ataupun Muhammad Ahmad Rashid cakap pasal sistem pendidikan ni, dia refer kepada apa yang berjaya di-establish oleh penjajah dulu, embedded dalam apa yang kita buat sampai sekarang lah secara tak sedar. Kita bukan sengaja, bukannya orang yang buat silibus pendidikan kita sekarang sengaja nak jadikan pengecut ni, tapi semua mangsa keadaan kan. Semua just follow the orang kata follow the status quo punya tu kan. Wallahualam. Okey. Seterusnya, ana pun tak nak baca dengan detail semua benda ni. Okey. Pada hari ini, so perlukan pertolongan segera. So after cerita semua isu-isu tu, dan antara conclusion dia ialah pada hari ini da'i Islam wajib mengambil pendirian yang dibuat oleh Umar bin Abdul Aziz. Beliau merasakan perlunya tindakan segera diambil untuk menarik kembali umat Islam yang tenggelam dalam kesesatan yang semakin jauh dari Islam. Beliau menyedari bahawa tiada jalan lain baginya kecuali marah dan memimpin mereka meskipun mereka enggan. Meskipun tanggungjawab ini amat menyusahkan dan memerlukan pengorbanan. So, conclusion dia untuk dibawa semua cerita tu, Ana just ambil beberapa perenggan tadi, dan kalau antum nanti akan cover panjang lagi ceritanya, ialah to conclude yang kita kena macam Umar Abdul Aziz dulu, very sensitive. Bila perasan je something, we have to take action. Jangan biarkan dia melarat. Tidak syak lagi majoriti umat Islam hari ini telah terseleweng dari Islam tanpa disedari dan tanpa niat sedemikian. Okay, tanpa niat tu maknanya jangan kita nampak pula dia orang ni sengaja. Itu isu dia. Sebab kadang-kadang orang yang pelbagai kumpulan dekat Malaysia ni mostly ialah mangsa keadaan juga. Mereka sendiri mangsa keadaan. Dia bukan ada niat jom kita sama-sama memusnahkan negara. Dia bukan begitu kan. Dia mangsa keadaan menyebabkan cara fikir dia gitu kan. So kita kena bantulah, insya-Allah. Mereka okey. So itu point dia. So kita pun dah menuju ke waktu ni, tengah setengah jam lagi. So nak petik-petik je lah. Sesungguhnya tidak ada kerosakan yang lebih merosakkan fitrah selain kehinaan yang dibentuk oleh tauhid dan kezaliman yang berpanjangan yang memusnahkan segala kemuliaan manusia, meruntuhkan dasar-dasar dan nilai-nilainya dan menanam padanya sifat-sifat hina yang biasanya terdapat pada hamba abdi. Tunduk di bawah satu kumpulan tukang sebat, menderhaka tatkala cemeti itu terangkat daripadanya, sombong tatkala mendapat sesuatu dari nikmat dan kekuatan. Oleh itu, menunggu dan menangguh bukanlah satu tindakan yang sesuai, justru perlu ditambah penyertaan baru ke dalam gerombolan kafilah yang merdeka ini. Okey, so yang ni ni nanti antum akan cover kan. Dia kata semua pendekatan yang berbeza ni serentak perlu dilakukan lah. Ada orang yang perlukan teguran kasih sayang sebab mereka tak sepatutnya dimarahi. Mereka perlukan kasih sayang, mereka mangsa keadaan. Ada pula yang perlukan intonasi lembah lembut. Ada pula yang perlukan tapi yang kalau kat bawah-bawah tu ada juga yang perlu dengan marah kalau memang sengaja dia buat kezaliman dan sebagainya. Semua cara di atas boleh digunakan dalam masa yang sama dalam masyarakat yang sama. Okey, itu semua cerita kita menolak al-hawa kan. Panjang cerita dia sebenarnya. Tapi itu termasuk macam itu macam the foundation of the story of kita memahami from the beginning the concept of syariat berlawan dengan al-hawa dan apakah natijah-natijah yang telah berlaku dalam masyarakat kita yang mangsa keadaannya yang hasil daripada penjajahan yang membentuk anak singa jadi anak kijang dan sebagainya. Okey, ana move on insya-Allah. Kedua ialah kusuf la ghurub. So kalau antum perasan pun dia ada irama-irama dia lah kalau dalam bahasa Arab yang asal dia kan. Hanya gerhana bukan terbenamnya matahari. Daripada tajuk ni antum boleh bayang tak dia nak cerita apa? Rasanya
boleh get a hint kot. Hanya gerhana, bukan terbenamnya matahari. Apa beza gerhana dengan terbenam matahari? Ke tak pernah tengok gerhana? Ni gerhana matahari lah ni. Nah, gerhana tu dia macam sekejap jadi gelap kan? Tak. Sebab dia terlindung, maknanya bulan tu lalu, maknanya the line of sight tu kan. Tapi dia sekejap je kan. Lepas tu dia akan cerah balik bila dah berlalu benda tu kan. Muhammad Ahmad Rashid gunakan gambaran ni nak gambarkan kita nampak segala masalah sekarang ni dia gerhana je. Dia maknanya sekejap je tu. InsyaAllah lepas tu akan beralih lah benda tu kan. Bukannya dah terbenam. Sebab kalau dah terbenam ni memang umat ni tak dapat diselamatkan lah. Kerisauannya ialah ada orang Islam yang dah rasa gitu kan. Okey, dekat sini okey, Ana skip benda-benda ni. Okey, dia cerita pasal ni analogi gerhana tu dan pengasingan Islam dari kehidupan manusia seperti yang kita lihat pada hari ini hanyalah umpama gerhana matahari. Segala berantakan, kezaliman dan kerosakan di muka bumi pada hari ini adalah akibat jauhnya manusia dari Islam. Ini adalah bukti awal benarnya apa yang kita sebutkan bahawa Islam adalah sebahagian dari sistem alam yang indah ini. Alam ini rosak tanpa kewujudan Islam, tetapi ia hanya mampu dilihat oleh orang yang mempunyai pandangan yang dalam. Now, sebelum pergi lebih lanjut antum, sebab benda-benda yang dia sebut ni kadang-kadang dia tak buktikan tau. Sebab dia anggap, macam kita cakap awal tadi, audience dia ialah orang yang dah sedia izzah dengan Islam, dah sedia yakin. Tapi kadang-kadang bila anda berhadapan dengan audience, anda terpaksa tanya juga, antum dah totally convinced ke? Kalau kat France antum ada member French, antum totally convinced tak dia akan lebih bahagia kalau dia dapat Islam? Ke tak? Ke mungkin dia dah bahagia sekarang, alhamdulillah, biarlah. Ke antara saya memang insya-Allah dia sebenarnya sengsara dan kalau dapat Islam baru dia bahagia. Macam mana? Sejauh mana keyakinan antum? Ke sebenarnya aku yang tak bahagia, kalau aku jadi macam dia kan lagi bahagia. Itu lagi parah lah kalau kalau rasanya tu. Yakin dia bahagia dengan Islam kot. Quote ada quote belakang tu. Tak ada quote ada dengan Islam. Sebab macam ni dia ada, anda rasa statement tu biasanya kita akan boleh quote, boleh sebut sebab kita belajar macam tu kan. Tapi adakah kita betul-betul convince? Maknanya bukan sebab ustaz cakap, bukan sebab muajih nak dengar benda tu, tapi memang aku memang rasa macam tu, sungguh. Sebab Al-Banna dia cakap macam tu lah. Dia kata dia dah tengok dunia ni, dia sampai tu conclusion itu hakikat yang memang takkan tergoyah dalam diri dia lah. Sebab dia tengok apa saja isu yang manusia ni jadi sengsara, jadi apa ni, sebenarnya Islam ada solution dia. Dan kalau dia dapat benda tu, hidup dia jadi aman. Dan ramai revert sebenarnya mengungkapkan benda tu lah kan. Sebab sebelum ni contohnya ada yang sengsara sebab apa contohnya ada benda-benda yang basic lah. Contohnya qada dan qadar. Kan ramai, macam kalau kat Malaysia pun, kalau kita tengok masyarakat Cina dan India, kadang-kadang berhadapan dengan tragedi tu amat berbeza dengan orang Melayu yang basically adalah at least qada dan qadar tu dalam diri dia, menerima benda-benda tu kan. Contoh lagi ialah anda teringat siapa nama dia, something green yang masuk Islam tu, yang jadi pendakwah tu. Dalam satu sesi talk dia tu, dia cerita pasal dia cerita just history perjalanan dia dapat hidayah lah. Masa dia cerita tu, cerita panjang tau. Sebab dia kata masa dia dah masuk Islam awal tu, dia masih dengan girlfriend dia. Dan dia masih hidup macam orang jahiliah dengan girlfriend lah. Maksudnya masih hidup serumah, masih macam tu lah, macam yang kita tahu kalau orang tengok cerita orang putih kan. Kemudian dia cerita lah drama-drama yang dia lalui dan sebagainya until dia break up tu kan. Lepas tu dia cakap something yang Ana tak pernah terfikir sebelum tu. Sebab Ana memang tak ada pengalaman boyfriend girlfriend apa benda ni kan. So tak pernah appreciate apa benda saya benda tu. Tapi kita tengok drama atau cerita, kadang-kadang kita tahu benda tu kan. Dia kata apa nak kata heartbreak orang yang melalui certain episode dalam hubungan macam tu, dia kata membuktikan bahawa hubungan itu tidak fitrah. Antum boleh faham ke benda tu? Sebab kadang-kadang kita kata, macam mana cakap,
So Ana suka tanya juga bila orang kata kan lelaki suka perempuan, perempuan suka lelaki tu fitrah. Perasaan tu fitrah. Tapi adakah hubungan girlfriend boyfriend ni fitrah? Sesuai dengan fitrah? Sebab orang kata kan lelaki suka perempuan, perempuan suka ni. So fitrah lah kot. Tidak, sebab hubungan tu sendiri dia punya foundation tend to Ana rasa kalau kita tengok apa-apa drama itu cerita dia pun kalau apa isu apa yang panggil ialah isu heartbreak, isu benda-benda tu kan, benda-benda kecewa lah apa benda semua tu kan. Lepas tu apa-apa saja yang berlaku dalam hubungan tu itu tidak sesuai dengan fitrah sebenarnya. Dia membuatkan manusia tu melalui satu benda yang tidak sesuai dengan diri dia. Dia amat berbeza dengan perkahwinan yang especially kalau perkahwinan based on fundamental of Islam lah kan. Benda-benda tu amat dijaga dan segala orang kata apa potensi-potensi benda yang amat tidak sesuai dengan fitrah tu dihindar So itu first time Ana perasan benda tu lah, sebab memang Ana tak pernah appreciate lah, tak pernah melalui, nak compare pun Ana tak pernah ada melalui fasa boyfriend ke apa kan. Kita memang dah lepas kahwin lah baru ni kan. So itu contoh nak katanya tu salah satu elemen yang orang selain Islam tidak dapat dan dia melalui kehidupan dia bukan sengaja nak menyeksa diri, tapi apa yang dia rasa baik kan. Ni kalau nak buat contoh ni dah keluar tajuk ni, tapi again kalau kena cakap Muslim sendiri ada fikir macam ni. Anda tengok masa nak kat Unit 10 anda buat degree, kita ada presentation tau, subjek English ke apa, semua grup-grup ada kena present kat depan based on certain macam perbahasan lah. Ana terkejut masa tu ialah ada satu grup ni majoriti Melayu lah, budak Melayu, dan yang presenter pun Melayu. Tapi apa yang dia usulkan tu, dia kata macam ni, dia kata untuk perkahwinan tu bahagia kena kenal dulu pasangan. So dia kata at least sebelum kahwin kena duduk serumah setahun dulu baru kenal. Antum boleh terima tak kalau ada orang Melayu cakap macam tu? Macam Ana dengar tu macam terkejut lah dalam kelas waktu tu kan. Macam dia bentangkan tu pun dengan hujah tu kan. Serius lah ni. Macam tu zaman masa tu tapi memang dia rasa logik. Sebab dia kata kan kena kenal dulu. Kalau tak kenal macam mana nak bahaya kan. Dan duduk rumah lah paling kenal. Duduk serumah kan. Sudah kan. So harapnya tak ada orang buat macam tu kat France. Tapi nak katanya itu nak cerita apa nak kata bila cakap pasal hilangnya Islam tu menyebabkan dia akan benda tu kalau berlaku dia akan create macam-macam isu yang akan timbul kemudian yang mungkin kita tak ada masa kat sini. Tapi poin yang nak tanya tu ialah kita dah yakin ke benda tu? Bukan yakin just kerana sebab kita Muslim kita kena yakin, tapi maksudnya kita dah pernah diagnose ke semua orang punya kesengsaraan ni sebab apa? Dan yakin tak kalau Islam tu sampai kepada dia dan dia dapat Islam tu menyelesaikan isu tu sebenarnya kan. So itu burung-burung akan kembali berlindung di sarangnya sewaktu berlaku gerhana matahari di tengah hari. Secara fitrah mereka tahu bahawa ada satu keganjilan sedang berlaku kerana waktu terbenam matahari masih jauh. Saki-baki sinaran samar yang masih tinggal menjadi harapan untuk meneruskan kehidupan kembali. Mereka terus menunggu dan enggan tidur. Faham ke analogi ni? Sebab dia kata gerhana tu gelap kan. So burung-burung kembali ke sarang tu. Tapi sebab dia bukan totally gelap. Dia masih kalau untuk tengok tu dia masih ada nampak macam ring cahaya tu kan. Maksudnya ada saki-baki cahaya yang still nampak tu. Memberi harapan kita insya-Allah kejap lagi akan terang kembali So dia takkan tidur terus macam dah malam. So itu analogi quite interesting untuk reflect kepada kita Kita rasa macam dah gelap macam mana pun keadaan sekarang ni, ada masih bibit-bibit cahaya yang sebenarnya memberi gambaran insya-Allah cahaya tu akan menerangi kembali Maka begitulah juga sikap orang yang hidup hatinya. Dia faham bahawa penyingkiran Islam dari kekuasaan adalah satu kejadian dahsyat yang luar biasa, namun ia tidak bererti tenggelamnya Islam. Okey, so waktu masa Ana akan skip benda-benda ni. So harapnya kita nampak Nah, ni poin yang tadi lah. Manusia akan sentiasa menderita kelam kabut selagi mana mereka tak dapat Islam tu ni satu benda yang Ana rasa harapnya kita yakin Okey, itu bab gerhana bukan tenggelamnya matahari. Yang seterusnya Ana rasa Ana akan just go through bab-bab just untuk at least untuk dapat gambaran apakah bab-bab yang ada dalam buku ni
So ketiga, al-abrarul halikun, golongan baik yang dibinasakan. So dia dah makin sepatutnya mencungkil ke apa kata, concern kita lah peribadi. Dari awal tadi ialah apa yang sepatutnya kita faham, basicnya, apa yang sepatutnya kita imani dan apa yang sepatutnya kita rasa kena berlaku. Dan yang kedua tadi tu ialah insya-Allah, walaupun nampak macam bleak, macam gelap ni, tetapi dia bukan akan terus gelap. InsyaAllah harapan tu masih ada. Dan ketiga ni pula ialah orang-orang baik yang dibinasakan. Okey, Ana akan skip semua benda ni. Ni antum akan cover juga nanti. Tapi Ana akan ambil lah puisi ni. Tadi nak kena puisi. Dia punya conclusion. Wahai orang-orang budiman dan soleh, wahai ahli zuhud dan ahli ibadah, di hadapanmu terbentang bahaya konun Rabbani yang menggerunkan. Sekiranya kamu terus membisu 1000 bahasa, janganlah kamu diperdayakan oleh zuhud dan solatmu. Perkatakan kebenaran, halanglah kemungkaran yang sedang berlaku. Jika tidak, tunggulah saat kebinasaan dan kemusnahan. So sebenarnya dalam bab ni dia dah cerita bukti-bukti orang baik pun akan dibinasakan sekali kalau tak bangun dan bangkit untuk buat dakwah. So antum akan cover nanti. Kat sini conclusion dia lah, maknanya teguran direct kepada orang yang ni bukan orang biasa, orang yang soleh lah. Bila kita cakap ahli zuhud, ni bukan calang-calang abid memang orang yang kita kenal dia sebagai ahli ibadah. Itu pun teguran sebab kalau dia tak buat something, na'uzubillah, kemusnahan tu boleh timpa mereka sekali kan. Tu yang bab yang meng-establish golongan baik yang dibinasakan. So ana rasa ni bab yang penting untuk kita baca. Kemudian keempat, kewajipan dakwah ke jalan Allah. Okey, dalam bab ni memang di-establish semua dalil-dalil yang berkaitan untuk establish benda ni wajib. Antara benda yang nak highlight, okey, ialah okey, dalam banyak Al-Quran banyak mengutarakan ayat-ayat yang mewajibkan kerja-kerja dakwah ke jalan Allah. Sebahagiannya ditujukan secara langsung kepada Rasulullah SAW dan secara tidak langsung kepada umat baginda. Manakala sebahagian lagi ditujukan secara langsung kepada umat Islam. So dalam bab ni nanti, bila antum sampai bab ni, akan banyak dikeluarkan ayat-ayat dalam Quran yang menjadi dalil. Kemudian okey, seterusnya okey, banyak ayat-ayat ni hanya kita antum akan cover nanti in detail. Ana jangan nak pergi kepada satu perbincangan yang biasa datang. Okey, kat sini. Satu isu yang biasa timbul bila bincang pasal wajib tak wajib ni ialah fardu kifayah. Orang kata dakwah ni kan fardu kifayah. So tak apalah. Macam mana cakap? Sebab kan dia fardu kifayah je, macam tu kan. So dibahas juga isu tu dalam bab ni. Kan apabila ulama menetapkan bahawa berdakwah tu fardu kifayah, ramai orang menyangka bahawa mereka diizinkan berehat dari amar ma'ruf nahi munkar. Mereka pun memilih duduk bersama golongan yang bisu kerana terpedaya bahawa apabila dakwah itu telah dilaksanakan oleh segolongan, maka gugurlah tugas itu dari mereka. Sedangkan bukan begitu berdasarkan nas yang telah dinyatakan. So nanti dalam bab ni nanti akan dikupas lumat lah. Macam mana salah, macam mana benda ni silap pula kan? Bukankah dah ada orang buat dakwah kita terlepas ke sebab kan fardu kifayah? So akan dibahaskan lah kenapa, kat mana silapnya guys tu. So dalam bab tu itu bab kewajipan berdakwah kepada Allah. Seterusnya, ahli ibadah yang bermain-main, al-abidun al-la'ibun. Itu pun ada phrase berpuisi juga lah tu kan. Kita petik ni ini mungkin kisah ni agak famous tapi mungkinlah tak ramai orang pernah dengar juga. Tapi bagi orang yang suka dengar topik-topik dakwah ni, benda ni agak famous. Ana petik wahai orang yang sedang beribadah di dua tanah haram, jika kamu melihat kami, nescaya kamu faham bahawa kamu hanya bermain-main di dalam ibadahmu. Orang-orang itu membasahi lehernya dengan air mata, sedang tengkuk kami berlumuran dengan darah. Dia memenatkan kudanya di dalam sia-sia, sedangkan kuda-kuda kami penat di hari peperangan. Kamu berbau harum dengan minyak wangi,
Sedangkan minyak wangi kami adalah peluh kuda dan debu yang terbaik di medan peperangan. Telah datang kepada kami sabda Nabi kita, kata-kata yang benar, tepat dan bukan dusta. Tidak akan bertemu debu jihad dengan api neraka Jahannam. Kitab Allah ini telah menyebutkan di hadapan kita bahawa orang yang mati syahid itu tidak mati. Ini bukan satu dusta. Okey. Ini satu petikan daripada Abdullah bin Al-Mubarak kepada Abid Al-Haramain Dan insya-Allah siapa yang tak pernah dengar, nanti dalam bab ni akan di-cover benda tu. Maksudnya ni teguran kepada orang yang bukan calang-calang orang yang memang terkenal sebagai abid, orang yang beribadah sungguh-sungguh. Abid Al-Haramain tu maknanya dua tanah haram, maknanya Mekah dan Madinah. Orang tu boleh tengok juga nanti. Dan kalau untuk kita duduk saja di rumah, ada lagi teruk lagi lah. Sebab tadi teguran tu kalau antum baca, di-compare kan orang yang beribadah ni minyak wangi kan, biasanya bukan minyak wangi lah orang yang betul-betul jaga ibadah dia kan, masa qiyam kan. Itu minyak wangi kamu, kami ni darah-darah dan sebagainya. Kuda kamu tertambat saja, kuda kami dalam medan perang dan sebagainya. So itu teguran kepada orang yang bukan calang-calang ibadah dia kerana tak sama-sama jihad. So ana rasa kepada kita yang kalau kita ibadah pun tak kat mana je, taklah sampai situ. Lepas tu dakwah pun tak buat, itu lagi ana rasa kalau surat tu dihantar kepada kita lagi teruk lah. Maknanya dia punya teguran tu kan. So itu satu muhasabah yang harapnya nanti bila antum cover bab tu akan terasa lah benda tu, insya-Allah. Okey. So itu dia adalah bab yang kelima, Abidul Haramain, Abidul La'ibun, Abidun al-La'ibun, ahli ibadah yang bermain-main. Seterusnya bab yang keenam ialah perlukan cendekiawan. So bab ni pun quite interesting, bila just baca je mungkin kita tak faham ni apa benda pula kaitan dia kan. Tapi dia ada kaitan cendekiawan tu, dia nak refer kepada apa dan apa kaitan dengan dakwah dan kenapa perlukan. So ana rasa itu pun satu muhasabah yang besar juga. Kadang-kadang antara kita ni yang semangat dakwah tapi kita tidak memeluk madu, kita membantai. Faham ke kalau anda cakap macam tu? Kita lempang-lempang dia apa. So, lepas tu kita harap kenapa dia tak nak ikut dakwah ni? Tak, you kena peluk dia. Maknanya faham ke kalau kita bahasakan gitu. So approach kita dan niat kita tu kena proper dulu So itu satu. Kemudian dalam baki-baki ni bab yang ketujuh, jihad dengan hujah. Ni pun satu bab yang dibincangkan. So macam mana kita nak faham jihad ni, dan jihad dengan hujah tu pula macam mana dan kenapa dan sebagainya. So dibahaskan panjang lebar dalam bab yang ketujuh. Bab yang ke-8, usul fiqh al-amal al-jama'i inda salaf, ataupun ditranslate asas fiqh amal jama'i menurut salafus soleh. So dia dah relate maknanya kalau kita dah faham dakwah dari awal tu, kewajipannya dan sebagainya, dia akan datang nak tak nak isu amal jama'i. Sebab dakwah ni nak capai benda yang besar. Kat situ pun ana rasa sebab dalam bab yang sebelum tu dia sepatutnya dah establish dakwah ni kita faham macam mana. Sebab antum faham ke kalau anda cakap macam ni? Kalau kita maksudkan yang kita faham dengan dakwah tu as long as kita sebar kebaikan, kita tulis post Facebook, post-post kebaikan, lepas tu kita buat hashtag dan dakwah ataupun apa-apa. Any form of dakwah macam tu dia tak perlukan sebenarnya pasal amal jama'i. Antum faham ke kalau macam tu? Maknanya semua orang boleh buat sendiri-sendiri pun macam tu. Tetapi once dakwah tu kita faham supaya dia membentuk, maksudnya satu negara tu perlu diistilah beyond negara pula tu kan. Satu dunia. Impossible kalau dia tidak berlaku secara amal jama'i lah. Dia tak mungkin boleh seorang-seorang buat secara terasing-terasing dan dia tiba-tiba jadi. So bagaimanakah salafus soleh memaham benda ni? So itu bab yang ke-8. Bab yang ke-9, usul fiqh amal jama'i fi sighatihi al-hadis. Maksudnya okey, salafus soleh faham macam tu amal jama'i. So dalam konteks zaman kita pula macam mana? So ada perbincangan pula. Yang reality ni macam mana? Sebab not exactly is the same technical wise. So ada perbincangan pasal amal jama'i bentuk yang baru. So kat sini dibawa agak dekat dengan realiti kita lah. Kemudiannya bab yang ke-10, keselarasan dan kesyumulan. So dari bab yang tadi tu sampai ke depan ni dia dah makin technical lah. So dakwah tu kena consider apa dan sebagainya dan kenapa dan sebagainya. Tu yang bab yang ke-10. Bab yang ke-11, panji kebaikan. So
kena ada panji ke dan sebagainya. So dibincangkan juga kat sini. Banyak topik-topik ni agak interesting bila nanti kalau antum baca dan antum boleh relate dengan keadaan masing-masing lah. Sebab dia akan bincang, contohnya kita kena pacak ke panji kita ni. Kita tak boleh ke kita buat dakwah senyap-senyap je, tak payah pacak, orang tak tahu kat mana kita kan, ke kena pacak. So ada perbincangan kat situ. Dan bab yang ke-12, formula yang hanya difahami oleh rijal. So dia dah makin spesifik juga dalam konteks apakah formulanya. Untuk akan tengoklah dalam tu nanti, yang memang hanya rijal-rijal dakwah yang memahaminya kan. Dan kemudian bab yang ke-13, perjanjian, al-misaq, perjanjian. So kadang-kadang kalau kita belum sampai ni memang kita tak terbayang lah kan, ni perjanjian apa pula kan. Sebab dan gambar anda pula tak tu macam apa pula tu kan. So tak apa, akan dibahaskan nanti bila sampai ke bab yang tersebut. Ke-14, kriteria generasi pengasas. So ni dah makin spesifik lah dalam konteks apakah ciri-ciri yang sepatutnya ada dalam kumpulan-kumpulan yang nak mengasaskan dakwah, yang nak menjayakan dakwah, yang jadi first apa kata barisan hadapan Dan yang seterusnya bab 15, perluasan yang seimbang dan penyebaran yang berhati-hati. So ni makin teknikal. So how do we consider aspek nak luaskan ni? Jom kita buka apa lagi ni? Turki dah ada, Jerman dah ada, Rusia dah ada, kat mana lagi tak? Tu satu isu perluasan dan penyebaran. So what should we consider? Dan seterusnya bab yang ke-16, pemilihan memelihara dari kecundang. So kat sini isu tajmid, isu should we be selective dalam memilih orang, dalam meningkatkan orang, dalam mengincludekan manusia-manusia berpotensi ni ke dalam barisan penggerak dan sebagainya. Dan kenapa? Apakah yang sepatutnya ditimbangkan? So itu isu kat sini bila cakap pasal pemilihan memelihara dari kecundang dan elemen-elemen yang terpaksa ataupun untuk menjaga kemaslahatan dakwah jangka panjang, ada benda-benda yang patut diperhatikan. Dan yang last sekali, bab yang ke-17, fokus bukan meramaikan. Ini pun apa yang nak dimaksudkan kat situ, quite interesting juga dalam konteks hopefully tak ada yang buat conclusion sebelum baca lah. Jangan sebab tu kita tak nak ramai. Tak, dia ramaikan tu ramai apa, fokus tu apa. Sebab dia ada perbincangan dekat situ. Apakah yang kalau kita tak jaga, dia jadi tak sustainable. Lala kita akan jatuh sebab tak boleh nak carry dan sebagainya. So ada perbincangan di situ insyaAllah. So kalau untuk perasan, kebanyakan topik-topik ni memang berkaitan dengan fiqh dakwah lah. Memang pun berkaitan dengan fiqh dakwah, tapi maknanya berkaitan dengan macam mana kita mengoperasikan dakwah secara teknikal dalam aspek-aspek yang berbagai untuk menjaga kemaslahatan perkembangan dakwah ni untuk sampai kepada tujuannya insyaAllah. Wallahualam, itu dia punya sampai ke situ 17 bab. Tadi kita cover dari mukadimah dan sedikit elemen dalam beberapa bab yang awal, dan kemudiannya ana just run through bab-bab yang akan di cover insyaAllah. Dengan maknanya setiap bab ni memang dia perlukan masa yang sesuai untuk antum lumatkan lah sebenarnya. Dia tak boleh disimplify supaya kita betul-betul faham. Dan yang nak harapkan juga, kita bukan hanya kita kena challenge lah. Maksudnya macam ni, benda tu perlu difahami, di challenge adakah benda tu valid tak valid dan kenapa valid dan sebagainya, supaya kefahaman tu mendalam lah. Sebab kalau kita just dengar dan absorb betul-betul macam tu je, bila orang lain challenge, kita pun tak dapat jawab sebab kita tak pernah bincangkan to that deeper level kan. Wallahualam. So ana rasa dah tinggal 10 minit kalau ikut masa yang disebut awal tadi. So ana kembalikan dulu insyaAllah kepada sekiranya ada apa-apa perbincangan ataupun soalan ataupun apa-apa lah. Wallahualam. Pesanan terakhir, harapnya tak terakhir semua hidup lah, tapi terakhir masa ni lah. Okey, satu benda yang ana perasan dulu dah sebelum ana pergi France lagi, tapi masa tu dulu sentiasa jadi persoalan, iaitu kenapa ramai orang yang aktif bergerak di luar negara bila balik Malaysia tidak terus aktif. Itu satu soalan yang banyak bermain di fikiran sebab trend tu agak berleluasa. Maknanya kalau tengok jumlah orang yang bergerak di luar negara, bila balik dia kurang.
Now, antara hipotesis lah sebab tak ada pembuktian, tapi hipotesis yang kita orang dapat hasil bincang punya lama ni. Satu iaitu ada orang kata macam bila perubahan alam satu perubahan alam cukup untuk menyebabkan seseorang tu hampir tersungkur kalau dia tak ada jaga. Contohnya alam student ke kerja, dia lain. Mental stress lain, apa semua lain, rutin lain. So berubah daripada alam student kepada pekerja, satu perubahan yang besar yang boleh menyebabkan seorang tu tersungkur lah. Second, bujang kepada kahwin, perubahan yang besar juga yang boleh menyebabkan seorang tersungkur. Ketiga, overseas ke local, itu pun cukup besar juga. So rupanya dulu ramai orang yang tiga-tiga tu datang hampir serentak lah. So memang amat kalau tak prepare tu tidak pelik kalau dia tersungkur habis kan, majnun habis, na'udzubillah. So itu satu yang maknanya kalau tu kena prepare sungguh. Mungkin setengah orang dia dah sebelum, maknanya dia dah melalui daripada bujang ke kahwin tu sebelum balik lagi, so at least dia dah adapt yang tu dulu kan. Bukanlah nak promote ke apa kan, maknanya contoh-contoh kes-kes yang anda pernah tengok tu yang pertama. Yang kedua, kita selalu tanya juga bila dia orang jadi word yang biasa dia guna futur kan, bila dia orang futur ni sebab bukankah dia orang faham kenapa tiba-tiba so anda rasa isunya in the end dia bukan isu faham tak faham tau, dia isu gabungan kefahaman, semangat, apa-apa semua ni. Kalau anda buat graf macam mana, bayangkanlah graf selagi mana macam kita ada, kalau anda buat dua line, satu line gabungan kefahaman, fikrah, motivasi, apa semua tu, level keimanan ke tak tahu lah. Satu lagi ialah cabaran, resistance. Antum kena faham cabaran masa student yang agak rendah tau. So dengan level kefahaman tertentu je antum dah boleh overcome. Tapi once antum kerja dan start sibuk apa, line cabaran ni akan meningkat mencanak. So kalau antum punya kefahaman maintain masa kefahaman student saja, biasanya nanti dia dah dipotong dan lepas tu susah nak bangkit dah. So ramai orang biasanya dia hanya nak sustain long term tu dengan apa yang dia faham. Maknanya macam mana, kalau proses dia tergendala lepas dia balik or habis study ke apa benda, tak cukup tau. Kefahaman yang membuatkan kita bergerak masa student tidak cukup untuk menyebabkan kita terus bergerak masa dah bekerja dan masa cabaran dia dah beyond dengan anak lah, dengan financial lah, macam mana dia stress dia lain. Tu kedua. So hopefully kita kena bercita-cita dan memastikan kalau kita pindah ke, kalau kita balik ke, kalau kita apa, make sure semua tu jangan menyebabkan kita punya usrah ke terganggu, terdelay lama ke apa, sebab nanti susah nak comeback lah. Macam mana. Ketiga, mungkin last yang Ana sebutkan sebab ada pukul 7 pun kat sini. Ana perasan bila Ana sendiri pergi overseas, everything, okay, kalau Ana ambil contoh yalah macam Ana duduk Nevers, nak pergi Orleans 2 jam. Nak pergi apa biasa pergi kat mana? Besançon 4 jam ke? Besançon ke Grenoble ke 4 jam. Lebih kurang kalau Ana pun lupa dah. Now, kat sana Ana boleh je pergi daurah macam tu. Balik Malaysia, Anda tak tahu kalau antum sini, balik Malaysia kalau orang kata jom pergi daurah kat mana? Kat Melaka. Biar betul. Jauh kot. Macam kita dulu jarak tu sama tau, tapi you somehow feel very different. Ana rasa again hypothesis Ana, as long as kita duduk negara orang, everything is an adventure. Dan adventure memudahkan benda. Bila balik negara sendiri, tengok luar kereta api, tengok pokok kelapa sawit tu tak adventure langsung lah, contoh lah. Macam dia feeling dia lain tau. Feeling berjalan dekat sana dengan berjalan kat Malaysia. So, jangan, macam mana cakap, you have to really make sure kefahaman bila kita kaji benda-benda ni, keyakinan antum terhadap satu benda tu cukup kuat untuk overcome benda-benda macam tu. Kalau sebab memang Ana rasa sebagai murabi, kadang-kadang kalau di overseas ni, satu benda yang susah kita nak gauge ialah jap dia ni boleh perform sekarang ni sebab kita masih adventure ni ke, ataupun kalau adventure ni hilang pun dia masih boleh istiqamah. Tu satu persoalan yang perlu dites lah. Dan biasanya masa cuti sama tu satu indikator. Kalau antum hebat lah tu, cuti sama balik kampung hilang terus dari radar lah tu. So maksudnya itu petanda-petanda yang something kena di overcome lah, sebab dia memberi petanda kita punya keyakinan kita belum menyebabkan kita mampu overcome kehilangan adventure tu lah kan di negara orang. Wallahualam, tu sekadar pesanan-pesanan Ana, hopefully
yalah, maknanya kita precaution dan preparation tu kena datang awal sebelum kita menghadapi cabaran tu bila when the time comes kan. Wallahu alam. Pesanan ikhlas Jana.